Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berkuliah Sahih Bukhari seperti mana yang kita biasa lakukan setiap 2 minggu sekali, anjuran bakit, anjuran helwa bakit, yang mana kita masih berada dalam kitabul ilm, kitab ilmu dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana pada kuliah yang lepas kita telah masuk pada bab yang ke-37 dalam kitabul ilm, iaitu kitab bab liyuballighil ilm asy-syahid al-ghaib. Hendaklah orang yang mengetahui, hendaklah orang yang hadir dalam majlis ilmu menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir dalam majlis ilmu. Ya, baik. Kita nak masuk kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-105 dalam bab ni, iaitu hadis yang kedua dalam bab ni. Yang mana pada kuliah sebelum ini kita telah pun masuk kepada hadis yang pertama, saya telah huraikan. Hadis yang kedua ni pun lebih kurang sama macam hadis yang pertama. Dia tak jauh beza, tetapi dia agak lebih ringkas. Kita baca sekali lalu sebelum kita masuk bab yang berikutnya. Ya. Baik, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad an ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah zukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa inna dima'akum wa amwalakum qala Muhammad wa ahsibuhu qala wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha ala liyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib. Wa kana Muhammad yaqul sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dhalika ala hal ballaghtu marratain. Ini hadis yang dimasukkan ya oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang kedua dalam bab yang kita sedang bincang ini, itu bab hendaklah orang yang mengetahui ataupun orang yang menyaksikan bagi sesuatu majlis ilmu, terutamanya ilmu agama, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini saya paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadisnya supaya tuan-tuan boleh tengok. Ya, maksudnya adalah kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Abdul Wahhab, kata Imam Bukhari, Abdullah bin Abdul Wahhab telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Hammad telah menyampaikan kepada kami daripada Ayyub, daripada Ayyub As-Sakhtiyani, daripada Muhammad. Muhammad ni Muhammad bin Sirin, ya, anak murid kepada Abu Hurairah. Muhammad bin Sirin meriwayatkan daripada Ibn Abi Bakrah. Ibn Abi Bakrah, yang mana Ibn Abi Bakrah, iaitu Muhammad bin Abi Bakrah,
Muhammad bin Abi Bakrah mengambil hadis ini daripada ayahnya, iaitu Abu Bakrah. Abu Bakrah ni sahabat Nabi SAW, yang mana diceritakan daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya Nabi kata, darah-darah kamu, harta-harta kamu. Muhammad, yakni Ibn Sirin kata, dan aku menyangka Nabi menyebutkan, Nabi menambah, wa a'radakum, Nabi menambah, dan juga maruah-maruah kamu. Dalam hadis ni, dalam riwayat ni, Ibn Sirin dia ada syak sikit. Dia kata, aku menyangka ya Nabi SAW menyebutkan, ataupun Abu Bakrah menyebutkan maruah. Ada tak disebut maruah daripada Nabi? Aku tak pasti, rasanya disebut. Kenapa Ibn Sirin cakap macam tu? Kerana dalam hadis ni tuan-tuan, perlu kepada penelitian. Perlu kepada penelitian. Ya, baik. Kemudian dia mengatakan, dan maruah-maruah kamu ke atas kamu adalah haram, seperti mana pengharaman hari kamu ini. Sebab Nabi SAW sebut hadis ni sewaktu Nabi sedang berada dalam keadaan ihram, iaitu bulan haram. Hari itu hari haram berperang, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh berburu dan sebagainya, kerana di tanah haram pada waktu itu. Waktu pun waktu berihram. Fi syahrikum hadha, fi syahrikum hadha, yang mana pada bulan kamu ini. Kemudian Nabi kata, hendaklah orang yang menyaksikan, hendaklah orang yang hadir daripada kalangan kamu ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Maka kata Muhammad bin Sirin, sadaqa Rasulullah, Rasulullah telah bercakap benar, seperti mana yang disabdakan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan? Ketahuilah, adakah aku telah menyampaikan? Adakah aku telah menyampaikan? Nabi SAW ulang 2 kali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni Nabi SAW nak bagi tahu kita berkenaan dengan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang duduk dalam negara Islam. Apa dia? Orang yang duduk dalam negara Islam tidak boleh mengapa-apakan, menumpahkan darah, mencederakan ataupun membunuh orang Islam yang duduk dalam negara Islam, ataupun dan juga orang yang bukan Islam, yang tidak ada memerangi orang Islam dan duduk dalam negara Islam membayar cukai kepada kerajaan Islam. Semuanya dibela. Yang duduk dalam negara Islam ni tidak boleh untuk diapa-apakan. Yang duduk dalam negara Islam ni tak boleh untuk diceroboh. Darahnya tak boleh diceroboh. Hartanya tidak boleh untuk diceroboh. Kenapa tak boleh diceroboh? Kerana Islam inginkan mana-mana manusia yang duduk dalam kerajaan Islam dapat duduk dalam keadaan yang aman, dapat duduk dalam keadaan yang harmoni. Kerana inilah maqasid, kerana inilah tujuan objektif pensyariatan, orang kata apa, agama itu secara umumnya, iaitu istiqrar. Inginkan kepada al-istiqrar, inginkan kepada kestabilan. Mana-mana negara pun sama. Apatah lagi Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya, dah tentulah inginkan kestabilan. Demikian disebutkan oleh Ibn Qayyim sewaktu dia menghuraikan berkenaan dengan politik Islam. Dia mengatakan politik Islam ini semuanya maslahah. Politik Islam ni ialah penjagaan kepada kepentingan manusia. Mana-mana tindakan yang mengeluarkan manusia daripada bijak kepada bodoh, daripada menguntungkan kepada merugikan dunia dan akhirat, kepada daripada kestabilan kepada kekacauan, maka yang tu bukan politik Islam yang sebenar. Politik Islam yang sebenar ialah politik yang memberikan perlindungan kepada rakyat. Politik Islam yang sebenar ialah politik Islam yang memberikan kestabilan kepada rakyat. Politik Islam yang sebenar yang memberikan perlindungan kepada rakyat.
kalaulah kata ada mana-mana orang yang memberikan fatwa kononnya boleh dibunuh mana-mana kafir yang duduk dalam negara Islam ini secara mutlak, maka ketahuilah bahawasanya itu tidak mewakili politik Islam. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak hadis menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perlindungan kepada orang yang bukan Islam, yang duduk dalam negara Islam. Ya, kerana apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Kerana Islam bukan hanya menjaga hak orang Islam, tetapi juga menjaga keselamatan orang yang bukan Islam yang bernaung di bawah kerajaan Islam. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, man qata'a mu'ahidan ataupun mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Sesiapa yang membunuh orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, dia pergi bunuh tanpa sebab. Ya, dia pergi bunuh tanpa sebab, dia pergi bunuh tanpa ada alasan. Ya, maka dia tidak akan dapat bau syurga. Kenapa? Kerana walaupun orang yang dia bunuh tu bukan Islam, tetapi darah mereka dilindungi dalam kerajaan Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW kata bukan hanya darah, termasuk juga harta. Sebab itu kita kata harta ni dia termasuk di bawah maqasid. Kalau kita tengok dalam orang kata apa, dalam hukum Islam, harta ni dipelihara. Sangat-sangat dipelihara harta ni. Okey? Jadi bila harta ni dipelihara, sesiapa yang menceroboh harta manusia, cukup rubuk dinar. Rubuk dinar ni ulama ada beza pendapat kadar dia, tapi nak katanya nak bagi senang faham dalam 100 lebih lah. Sesiapa yang mencuri 100 lebih harta orang, maka dia boleh dipotong tangan. Boleh untuk dipotong tangannya. Menunjukkan tak adalah penghormatan pada tangan tu. Ya? Sedangkan tangan ni kalau orang buat jenayah kat kita, sebelah tangan kena bayar tu. Bayar diat 50 ekor unta sebab tangan ada 2 belah. So kena bayar satu tangan 50 ekor unta. Punya mahal tangan ni. Tapi tangan yang sama kalau tidak menghormati harta orang, mencuri harta orang, dia curi berapa ratus ringgit saja, boleh kena hukuman potong tangan. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu harta manusia ni dilindungi dalam agama. Darah manusia dilindungi, harta manusia dilindungi. Dan begitu juga wa a'radakum, dan maruah kamu juga dilindungi. Maruah ni apa dia? Kita tak boleh tuduh orang berzina tanpa membawa 4 orang saksi. Kenapa tak boleh? Kerana inilah hukum agama, tuan-tuan. Walaupun betul-betul kita nampak ada video dan sebagainya, tetapi nak tuduh, kita kena bawa 4 orang saksi dalam bab zina. Dalam bab zina ni kena bawa 4 orang. Ulama ada beza pendapat lah, video ni boleh pakai ke tidak sebab dia qarinah. Minoriti ulama benarkan, majoriti tak benarkan. Kerana mereka menganggap mesti 4 orang saksi. Tapi mungkin ada juga yang tanya, dia kata susah lah Ustaz nak 4 orang saksi. Zaman sekarang macam mana nak pastikan? Tak boleh tuduh zina je. Nak tuduh khalwat ke, nak tuduh berkesedudukan ke, itu boleh. Tapi nak tuduh zina, mesti, majoriti ulama kata mesti 4 orang saksi. Sebab apa? Sebab tuduhan zina ni tuan-tuan dia berat. Sekali orang dituduh berzina, maka sampai ke sudah. Sekali orang dituduh berzina, sampai ke sudah dia akan menanggung malu. Sampai ke sudah, sebab orang akan ingat, oh dia ni lah. Jadi sebab itu Islam menutup pintu ni, supaya orang tak boleh tuduh orang lain berzina tanpa membawakan bukti dan saksi yang mencukupi. Sesiapa yang menuduh tanpa membawa saksi yang mencukupi, membawa bukti yang mencukupi, maka dia akan disebat 80 kali dengan hukuman qazaf. Ini disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala nak menjaga keadaan ataupun nak menjaga maruah orang Islam. Ya. Dan dalam masa yang sama juga Islam mengharamkan kita mengumpat. Islam mengharamkan kita memfitnah. Sebab apa Islam haramkan benda-benda ni?
Islam haramkan kita mengumpat dan Islam haramkan kita memfitnah ni adalah disebabkan kerana nak menjaga maruah manusia, nak menjaga nama baik manusia, supaya nama baik manusia ini tidak dipermain-mainkan oleh orang. Memfitnah ni memang sedap. Terutamanya dalam era zaman kita boleh ada platform sendiri. Dulu nak ada satu-satu platform, terpaksa ada, terpaksa kenal orang TV, terpaksa kenal orang radio, baru kita boleh ke udara. Sekarang dengan adanya media sosial, kita boleh tarik orang pergi baca tulisan kita. Dan di antara tulisan yang sedap dibaca, ialah tulisan fitnah. Orang suka baca. Kan? Sebab fitnah, kan? Kita tambah perisa bagi sedap. Semua ini akan dipertanggungjawabkan kerana apa? Kerana Nabi SAW kata, wa'aradakum alaikum haram. Maruah kamu sesama kamu adalah haram. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh menuduh orang tanpa bukti, mencemarkan maruah orang tanpa ada alasan yang kukuh, tak boleh. Tapi ustaz dok apa? Kata ulama hadis dok kritik perawi ni, ulama hadis dok kritik perawi ni, boleh pula. Kita kata yang itu termasuk dalam pengecualian. Sebab itu ulama hadis kata apa? Ta'al ma'ana naghtab fillah. Marilah bersama dengan kami, kita mengumpat kerana Allah. Apa maksud mengumpat kerana Allah? Mengumpat kerana Allah ni, asal mengumpat tu memang haram, tetapi dibenarkan oleh ulama hadis untuk mereka ini menyebutkan keburukan perawi-perawi yang dianggap sebagai perawi lemah, sebagai perawi pembohong, disebabkan nak menjaga agama. Kerana di sana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan seseorang untuk menyatakan kelemahan jika ada orang kata apa, kepentingan agama di situ. Sebab tu dalam hadis tuan-tuan, Nabi SAW pernah sebut kepada seorang lelaki yang jumpa Nabi, setelah lelaki itu beredar, Nabi kata, bi'sa akhul ashirah. Ni seburuk-buruk saudara yang ada di dalam kabilah dia, di dalam keluarga dia. Nabi sebut ni untuk mengingatkan orang lain tentang keburukan orang ni supaya dia tidak dijadikan sebagai contoh. Jadi nak bagi tahu, dalam bab hadis, para ulama sangat-sangat berhati-hati. Walaupun mereka menggunakan peruntukan rukhsah. Mereka gunakan peruntukan rukhsah untuk menyebarkan ataupun kita kata membongkarkan kelemahan perawi-perawi dan kejahatan-kejahatan sebahagian perawi, tetapi mereka gunakan sangat cermat. Mereka tidak pernah melampaui batas. Sebab itu Syekh Faruq Hamadah, sewaktu dia menghuraikan hadis ni, sewaktu dia menghuraikan kaedah ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mengkritik perawi-perawi ni, dia kata apa? Oleh kerana mengkritik perawi-perawi hadis dari sudut kelemahan ingatan, dari sudut kejahatan, mereka memalsukan hadis, ini adalah satu rukhsah yang dibenarkan oleh agama, yang mana asalnya tak boleh, tapi dibenarkan kerana nak menjaga agama, maka dia terikat. Dia terikat dengan disiplin. Kerana para ulama, apabila mereka membahaskan tentang darurat, kita kata menjaga hadis adalah wajib. Mengkritik perawi, membongkarkan kelemahan perawi, asalnya haram kerana ia dianggap mengumpat, tapi dibenarkan kerana darurat, nak menjaga agama. Maka para ulama kata ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu mesti dikadarkan dengan kadarnya. Maksudnya sekadar sahaja. Sama macam orang yang kita kata apa? Orang yang lapar sangat, tak ada makanan melainkan hanya makan babi saja yang ada di depan dia. Kalau tak makan mati dia, maka dia diwajibkan ataupun untuk menyelamatkan nyawa dia dibenarkan untuk makan babi tersebut. Tetapi mesti dikadarkan dengan kadarnya. Tidak boleh lebih daripada had. Tak boleh makan sampai kenyang. Makan hanya sekadar saja. Ini disebut oleh para ulama. Oleh kerana itu kita melihat ulama-ulama hadis mereka tak ada lebih-lebihan. Mereka bila kritik perawi hadis, mereka tak ada kata perawi ni daif, perawi ni lemah, dan dalam masa yang sama tak insaf. Tak ada. Mereka tak ada sebut pun perkataan ataupun kritikan yang tak ada kaitan dengan riwayat. Mereka akan kata daif, mereka akan kata matruk, mereka akan kata perawi ni celaru sebelum mati, nyanyuk sebelum mati pemikiran dia. Tak ada pula mereka kata gelap,
hitam, bibir tebal, hidung kembang, mereka tak sebut keburukan-keburukan selain daripada apa yang diperlukan dalam ilmu hadis. Tak ada, mereka tak sebut. Kerana apa? Kerana ini tak ada kaitan dengan periwayatan yang termasuk dalam umpatan yang haram. Termasuk dalam umpatan yang haram. Jadi ini benda ni yang kita kena hati-hati. Okey, kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab yang ke-38. Dalam Kitabul Ilm, bab 38, bab ismi man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dosa bagi orang yang berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meletakkan bab ni seolah-olah dia nak bagi tahu kat kita. Dia nak bagi isyarat kat kita, ilmu agama ni sesuatu benda yang perlu untuk disebarkan. Ilmu agama adalah satu tanggungjawab bagi orang yang tahu untuk bagi tahu kepada orang yang tak tahu. Tetapi bukan bermakna kita boleh menyampaikan apa saja yang disandarkan kepada agama tanpa ada disiplin. Ini satu benda yang tak betul. Bukan bermakna kita berhak untuk sebarkan apa saja yang kita dengar tanpa kita melakukan apa-apa kajian, tanpa kita melakukan apa-apa penelitian. Ini benda yang tak betul. Imam Bukhari waktu meletakkan Kitabul Ilm, banyak hadis-hadis yang bagi tahu kat kita tentang kepentingan belajar, kepentingan mengajar. Bahkan dalam hadis ni yang kita baca yang lepas tadi ni, dalam bab yang lepas, Nabi SAW arahkan orang yang tahu untuk bagi tahu kepada orang yang tak tahu. Nabi arahkan siapa yang mendengar hadis Nabi untuk bagi tahu kepada orang yang tak ada di situ. Ala falyuballigh syahid al-ghaib. Orang yang hadir, orang yang saksikan benda ni, beritahu kepada orang yang tak ada kat sini. Bagi tahu kepada orang yang tak ada kat sini. Nak bagi tahu apa dia, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Kepentingan untuk menyampaikan ilmu. Kepentingan untuk menyampaikan hadis Nabi. Mungkin ada orang berfikir, oh ni hadis Nabi, Nabi suruh arahkan sampaikan. Jadi kita kena sampaikan. Kita kena bagi tahu kat orang. Tapi persoalannya, adakah semua benda yang disandarkan pada Nabi itu sahih sehingga kita boleh sampaikan semua? Jawapannya tidak. Sebelum nak menyampaikan sesebuah hadis, kita tahu dah, kita kena sampaikan hadis daripada Nabi SAW sebab Nabi mengarahkan benda ni. Nabi mengarahkan benda ni, Nabi mengarahkan umat dia untuk menyampaikan apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan syarat. Syaratnya kena pastikan ia sahih. Sebab itu Imam Bukhari masukkan bab yang ke-38 ni, nak bagi ingatan, nak bagi amaran. Bahkan banyak hadis dia letak dalam bab ni merujuk kepada makna yang sama. Kita akan baca satu-satu hadisnya dan saya akan hurai secara ringkas insya-Allah di kesempatan yang ada ni. Iaitu bab dosa orang yang berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Al-Bukhari, hadis nombor 106. Sekejap tuan-tuan. Saya paparkan pada tuan-tuan hadisnya supaya tuan-tuan boleh tengok sekejap. Okey. Ni hadisnya 10 sorry. Okey. Kat sini 106, dekat nombor yang komputer ni 103. Kitab saya 106, penomboran beza Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibn al-Ja'ad qala akhbarana Syu'bah qala akhbarana Mansur qala sami'tu Rib'i bin Hirash يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Ali bin Al-Ja'ad telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Syu'bah telah mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata Mansur telah mengkhabarkan kepada saya. Dia berkata saya mendengar Rib'i bin Hirash berkata, saya mendengar Ali berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takzibu alai
kamu jangan berdusta di atas namaku, fa innahu man kadzaba alai falyalijin nar, kerana sesiapa yang berdusta di atas namaku maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ni nak bagi tahu apa ni? Nak bagi tahu kat kita kewajipan untuk menyampaikan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan mutlak. Perlu dipastikan dulu adakah ia benar-benar datang daripada Nabi ataupun tidak. Kalau sesuatu yang kita tak pasti, kita jangan kongsi. Sesuatu yang kita tak tahu, kita jangan kongsi, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Nabi kata, man fa innahu man kadzaba alayya muta'ammida falyalijin nar. Siapa yang fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Sesiapa yang berdusta atas nama aku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini bukan benda main-main ni. Ini benda yang serius. Ini benda yang sangat-sangat bahaya. Kerana kita bermain dengan istilah neraka. Siapa yang nak sampaikan kepada Nabi, pastikan benda tu sahih. Al-Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya buat satu bab. Apa babnya? Bab wajib neraka bagi sesiapa yang menyandarkan ataupun membaca hadis, sebarkan hadis kepada orang lain dalam keadaan dia tak tahu pun hadis tu sahih ataupun tidak. Ibn Hibban buat satu bab. Al-Imamul Iraqi berkata, sesiapa yang menyampaikan ataupun menyebarkan sebuah hadis dalam keadaan dia tak tahu hadis itu sahih ataupun tidak, dia main sebar aja, dia berdosa. Walaupun lepas daripada dia semak, hadis itu sahih. Sebab apa? Sebab dia telah menyebarkan sesuatu dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tak tahu apa statusnya. Benda ni bahaya. Ya, sebab itu tuan-tuan, orang yang belajar hadis, saya ada belajar hadis, beberapa asatizah yang lain juga belajar hadis. Dalam bab hadis yang tak sahih, dalam bab hadis yang palsu, kami agak sensitif. Sebab apa? Sebab hadis ni kita dah baca dah. Siapa dusta atas nama aku, masuk neraka. Kan? Masuk neraka ni bukan cerita kecil. Kita tengok riwayat yang kedua, tuan-tuan. Imam Bukhari bawakan riwayat yang kedua dalam bab ni. Kita tengok riwayatnya. Ya. Okey. Ini riwayat yang kedua. Ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Haddathana Abu Al-Walid qala haddathana Syu'bah an Jami' bin Shaddad an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi qala qultu liz-Zubair inni la asma'uka tuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulan wa fulan. Qala ama inni lam ufariqhu walakin sami'tuhu yaqul man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Dia kata ama, bukan amma ya, ama. Baik. Yang bermaksud Abu Walid telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Syu'bah telah menceritakan kepada kami daripada Jami' bin Shaddad, daripada Amir bin Abdullah bin Zubair, daripada ayahnya iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak kepada Zubair bin Al-Awwam, yang mana Abdullah bin Zubair tanya kepada ayahnya Zubair. Zubair ni siapa tuan-tuan? Zubair ni Zubair bin Al-Awwam. Siapa Zubair bin Al-Awwam? Zubair bin Al-Awwam ialah sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga. Salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Anak dia ni Abdullah bin Zubair pun adalah sahabat Nabi, tapi sahabat muda. Ayah dia sahabat yang orang kata apa, ada keistimewaan dapat jaminan syurga daripada 10 orang tu, ayah dia salah seorang. Anak ni tanya kepada ayah dia, iaitu Abdullah bin Zubair, tanya kepada Zubair bin Awam, dia kata, Inni la asma'uka tuhaddisu an Rasulullah SAW.
sesungguhnya aku tak pernah dengar engkau membaca hadis seperti mana fulan dan fulan membaca hadis. Maksudnya dia banding ayah dia dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Yang mana ayah dia dibandingkan oleh anak dia dengan orang kata apa, dengan orang-orang lain. Sahabat-sahabat yang lain mungkin dia dengar banyak baca hadis. Tapi ayah dia ni walaupun rapat dengan Nabi SAW, walaupun dia ni dijamin syurga oleh Nabi SAW, walaupun ada hadis Nabi SAW puji ayah dia, kan? Tapi ya, dia tak dengar ayah dia banyak baca hadis. Dia tak dengar ayah dia banyak baca hadis seperti mana orang-orang lain, ya. Maka ayah dia jawab apa? Dia kata, ama inni lam ufariquhu, dia kata. Adapun ya, sesungguhnya aku tak pernah ya orang kata meninggalkan Nabi SAW. Sewaktu Nabi hidup, aku memang duduk dengan Nabi ni. Tak ada pun aku meninggalkan Nabi SAW, ya. Tetapi aku pernah mendengar Nabi menyebutkan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tetapi aku mendengar Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang berdusta atas namaku, maka tunggulah tempatnya di neraka. Siapa yang berdusta atas namaku, maka tunggulah tempat di neraka. Jadi Zubair ni walaupun rapat dengan Nabi SAW, Zubair ni walaupun orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW, dia ada perasaan warak, dia ada perasaan takut, dia ada perasaan takwa. Takwa kenapa? Takwa takut-takut tersalah baca hadis. Takut-takut termasuk dalam hadis ni. Mana Nabi kata, siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Sebab itu dia tak berani nak baca hadis banyak-banyak. Tuan-tuan, sebab tu dia tak berani. Walaupun dia ni ada jaminan yang khusus. Abdullah ibnu Mas'ud umpamanya. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud ada seorang lagi sahabat Nabi SAW. Dia ni seorang yang agak kurus badan dia. Sehingga kan kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat, ada sahabat yang tengok betih dia, keting dia, sahabat yang lain ketawa tengok sebab kurus sangat. Dia kurus orangnya. Jadi dia ni waktu zaman Nabi SAW dah tak ada, waktu zaman Nabi SAW dah wafat, bila dia baca hadis saja, baju dia akan bergoyang. Baju dia akan bergoyang sebab apa? Sebab dia menggeletar. Dia menggeletar sebab dia takut tersilap. Ya. Begitu juga sahabat yang lain, tuan-tuan. Antaranya Abu Bakar. Abu Bakar ni waktu zaman dia memerintah, dia jadi khalifah, Nabi dah wafat pada masa itu. Mana-mana orang yang membacakan hadis kepada dia, dia akan minta saksi. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunan dia, adalah seorang nenek ni datang kepada Abu Bakar. Cucu dia meninggal dunia, nenek ni pergi tanya. Ya, nenek ni pergi tanya kepada Abu Bakar, apakah bahagian dia ataupun berapakah bahagian dia? Berapa bahagian dia untuk pusaka? Abu Bakar kata, lam ajid laki fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah SAW syai'a. Aku tidak mendapati dalam kitab Allah, dalam sunnah yang aku tahu, ada bahagian untuk engkau. Aku tak tahu. Maka Abu Bakar pun bertanya kepada para sahabat. Maka sahabat, ada seorang tu, nama dia Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Nabi juga. Nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia kata, aku dengar Abu Bakar menyebutkan, aku mendengar Rasulullah SAW pernah memberikan nenek ni 1/6 daripada pembahagian harta pusaka. Adakah Abu Bakar terima terus? Tak. Abu Bakar minta saksi. Abu Bakar kata, hal laka min syahid? Ada bukti tak? Bangun seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Dia juga menjadi saksi yang mendengar Rasulullah SAW bahagikan 1/6 kepada nenek. So kenapa Abu Bakar minta saksi ni? Bukan kerana Abu Bakar nak menuduh Mughirah bin Syu'bah sebagai pembohong. Tetapi dia bimbang berlakunya kesalahan, dia bimbang berlakunya kesilapan di dalam
penukilan hadis. Sebab tu dia minta saksi. Demikian juga yang berlaku kepada Umar bin Khattab. Umar ni masa zaman dia memerintah, dia ada minta Abu Musa al-Ash'ari untuk datang ke rumah dia. Jadi Abu Musa pun datanglah. Bila datang, dia bagi salam, minta izin nak masuk 3 kali. Umar tak jawab. Umar tak bagi masuk. Maka Abu Musa pun balik. Baliklah ke rumah dia. Jadi bila lepas daripada tu, Umar pun tanya, aku minta kau datang rumah aku, kau tak datang, kenapa? Abu Musa ni kata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'zana ahadukum thalathan idza sta'zana ahadukum falyasta'dhinu thalatha wa illa falyarji'." Atau kama qala. Apabila salah seorang daripada kamu meminta izin untuk bertamu di rumah orang, mintalah izin 3 kali. Jika tidak, hendaklah dia balik. Kalau tak diberi izin, hendaklah dia balik. Umar kata apa dekat Abu Musa? Umar bila dengar je Abu Musa baca hadis, Umar kata, "Wallahi la tuqimanna ala hadha bayyinah." Demi Allah, engkau kena bagi bukti untuk benda ni. Demi Allah, engkau kena bagi bukti untuk benda ni. Wa illa la auja'tuk. Jika tidak, aku akan pukul kau. Umar sebagai khalifah, dia serius dalam masalah ni. Dia tak nak orang baca hadis ikut suka. Dia tak nak orang baca hadis ikut dan. Jadi Abu Musa ni jadi takut. Abu Musa ni jadi takut. Siapa pula yang nak jadi saksi ni? Dia yakin hadis tu daripada Nabi. Tapi dia tak tahu. Dalam kalangan sahabat ni, siapa yang pernah dengar hadis tu daripada Nabi SAW? Akhirnya dia pergi lari, pergi cari di perkampungan ataupun tempat orang-orang Ansar berhimpun. Orang Ansar ni dia ada tempat berhimpun sama dia. Ini bukan Ansabiah ni, tapi sebab orang Ansar kan dah lama duduk bersama. Jadi dia orang ni duduk satu tempat. Apa ni orang kata, berbincang, bersembang. Jadi Abu Musa pun datang. Bila Abu Musa datang tempat perhimpunan orang Ansar ni, orang Ansar terkejut tengok Abu Musa dalam keadaan ketakutan. Kenapa takut? Dia takutlah sebab Umar nak pukul dia. Sebab apa Umar nak pukul dia? Sebab dia baca hadis yang Umar tak pernah dengar dan Umar nak bukti. Umar takut dia tak berhati-hati. Maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia pun cerita dekat orang Ansar. Dia kata, orang Ansar tanya, "Kau ni kenapa wahai Abu Musa?" Dia kata, "Tadi saya bacakan hadis kepada Umar berkenaan dengan minta izin 3 kali ni. Bila nak datang bertamu, minta izin 3 kali. Kalau tak, kena balik. Maka Umar dah minta saksi pula dah. Umar dah minta saksi pula dah. Jadi saya ni sekarang ni tengah kelang kabut cari saksi. Siapa pula yang pernah dengar hadis ni daripada Nabi SAW?" Jadi orang-orang Ansar pun bila dengar hadis yang Abu Musa baca, orang Ansar kata, "Tak, kalau hadis ni yang kau maksudkan, tak payahlah nak pergi jumpa, tak payahlah nak pergi cari saksi-saksi yang besar," dia kata. "Tak perlulah nak pergi cari saksi-saksi yang besar, kerana kalau setakat ini hadisnya," dia kata, "saya boleh minta, kami boleh minta orang yang muda di kalangan kami je untuk jadi saksi, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri." Maka dia orang kata, Abu Sa'id bangun. Abu Sa'id pergi jadi saksi kepada Umar. Jadi akhirnya Umar pun menerima hadis demikian daripada Nabi SAW. Adakah bermakna Umar ni tak percaya pada Abu Musa? Tak. Umar bukan tak percaya. Umar nak Abu Musa serius dalam baca hadis, perlu berhati-hati. Bahkan Ali bin Abi Talib juga ada juga. Waktu zaman Nabi masih ada, dia kata kalau Nabi baca hadis, dia akan ambil manfaat. Kalau lepas Nabi tak ada, sesiapa yang membacakan hadis daripada Nabi SAW, lepas Nabi tak ada, kata Ali, kalau sesiapa yang membaca hadis daripada Nabi SAW, istahlaftuhu, kata Ali, aku akan minta dia ni untuk bersumpah padaku. Fa in halafali saddaqtuhu. Kalau dia bersumpah pada aku akan percaya cakap dia. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Fa innahu law haddathani faqad sadaqa Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar lah. Abu Bakar aku tak minta dia sumpah. Kerana Abu Bakar ni kalau dia baca hadis pada aku, dia akan cakap betul. Kerana Nabi SAW menggelarkan dia sebagai As-Siddiq. Abu Bakar ni orang yang benar. Bahkan dia membenarkan Nabi SAW. Jadi kalau dia baca hadis, aku tak minta dia sumpah lah.
Kalau dia baca hadis, aku tak minta dia sumpah. Sebaliknya, aku akan percaya cakap dia. Ini Abu Bakar seorang, Ali bagi exception. Bagi orang kata apa, exemption. Bagi pengecualian. Yang lain, kalau baca hadis pada aku akan minta dia sumpah. Kenapa? Kalau mereka berani bersumpah, menunjukkan mereka betul-betul yakin dengan apa yang mereka baca. Kalau mereka tak berani bersumpah, ini menunjukkan mereka ini tak apa yakin dengan hadis yang mereka baca. Nak bagi tahu kat apa tuan-tuan, kat kita? Kisah-kisah yang saya sebutkan ini nak bagi tahu bahawasanya para sahabat Nabi SAW mereka ada ketakutan dalam membaca hadis kerana bimbang ianya tersilap, kerana bimbang ianya tersalah. Oleh kerana itulah kita pada hari ini nak bagi kuliah agama ke, nak bagi ceramah ke, nak bagi kuliah ke, nak bagi forum ke, bab hadis ni please. Bab hadis ni tolong untuk semak dulu status dia. Jangan sekali-kali bagi hadis yang tidak sahih. Jangan sekali-kali baca hadis dalam keadaan kita tak pasti statusnya. Jangan sekali-kali kita sebarkan hadis palsu dengan alasan alah benda baik apa salahnya. Tak boleh. Kerana dalam hadis tidak ada sangka baik. Demikian yang disebutkan oleh Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Ada seorang ulama hadis nama dia Abdul Rahman bin Mahdi. Hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia mengatakan khislatan la yahsunu fihima husnul dhann. Al-hukum wal hadis ataupun al-qada wal hadis. Kata dia ada dua cabang ilmu ataupun dua bidang yang sangka baik tidak baik padanya. Sangka baik ni bagus. Sangka baik ni bagus tuan-tuan. Tapi dia kata dua benda tak boleh sangka baik. Apa dia? Yang pertama dia kata al-qada. Mahkamah. Mahkamah tak disangka baik. Mahkamah kena berdasarkan kepada fact and figure. Kena berdasarkan kepada bukti. Dah kalau katakan bukti, kalau katalah bukti mengatakan bahawasanya dia tu mencuri, dia tu merasuah, hakim tak boleh kata alah kita sangka baik je lah nak buat macam mana kan. Okey, itu hukuman mahkamah. Mahkamah tak boleh ada sangka baik, dia mesti berdasarkan kepada fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis. Hadis tak boleh sangka baik kerana kita berbincang tentang fakta. Kita berbincang tentang data. Oleh kerana itu, fakta dan data ni mesti disokong mesti menyokong sesebuah riwayat. Kalau riwayat tu tak sahih, kalau riwayat tu memang tak betul, kita kena kata tak betul lah. Tak boleh kata takkan tak betul kot. Ni syekh yang baca ni serban dia besar. Serban dia hebat. Kan? Dia ni wali Tuhan. Kita kata tak boleh. Kerana dalam hadis mesti bawa bukti. Mesti bawa bukti. Kalau tidak, ulama-ulama tidak akan terima. Sebab itu Imam Malik rahimahullah, sewaktu dia orang kata apa meriwayatkan hadis, Imam Malik ni dia orang kata apa, dia bukan orang yang mendengar daripada semua jenis guru, tak. Imam Malik sangat selektif. Imam Malik ni sangat selektif, maksudnya dia takkan dengar, dia takkan ambil, dia takkan riwayat melainkan daripada orang-orang yang dia kenal sebagai orang yang baik, sebagai perawi yang siqah, sebagai perawi yang dipercayai. Ni Imam Malik punya style. Kalau Imam Malik riwayat daripada orang tu, bacakan riwayat daripada orang tu kepada anak murid je, kebiasaannya Imam Malik kenal ataupun Imam Malik dah approve lah sebagai perawi yang dipercayai. Ya? Cuma Imam Malik ni dia ada riwayat daripada seorang perawi yang namanya Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Dia ada dengar daripada seorang perawi nama dia riwayat daripada Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Abdul Karim bin Abil Mukhariq ialah perawi yang lemah. Perawi yang dhaif. Ingatan dia buruk. Ingatan dia lemah. Tapi Imam Malik riwayat. Kan? Bila Imam Malik riwayat, adakah bermakna Imam Malik terima riwayat dia? Imam Malik mula-mula sangka baik kat dia. Tapi setelah Imam Malik riwayat hadis daripada dia banyak, barulah Imam Malik apa ni orang kata? Imam Malik sedar yang dia ni perawi yang dhaif. Akhirnya Imam Malik kata, "Gharrani kasratu bukaihi fil masjid."
Ha, perangai dia yang suka menangis di masjid menjadikan aku terpedaya. Bukan dia nak memperdayakan Imam Malik, dah. Dia ni orang baik, selalu menangis dekat masjid. Menangis ni maksudnya muhasabah, selalu duk ingat dosa dia. Dia orang baik, dia orang saleh. Tapi dalam bab hadis ni dia tak berapa nak kuat. Yang dalam bab hadis ni dia tak berapa nak kukuh ingatan dia, sehingga kalau dia baca hadis yang dia baca tu tersalah. Hadis yang dia baca tu tersilap. Maka Imam Malik akhirnya meninggalkan riwayat Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Dia tinggalkan terus riwayat Abdul Karim bin Abil Mukhariq kerana dia tu lemah. Kan ada je orang-orang yang baik yang ulama hadis tinggal riwayat mereka. Kenapa Imam Malik tinggal riwayat mereka? Imam Malik tinggalkan riwayat mereka disebabkan kerana mereka bukan ahli dalam hadis. Imam Malik sendiri menyebutkan, dia kata, adraktu fi inda hadhihi al-asatin salasin. Aku bertemu di tiang-tiang Masjid Nabawi di zaman Imam Malik itu ada 30 orang perawi yang mereka kata apa? Kullu ahadin minhum yaqul qala Rasulullah. Setiap daripada mereka menyebutkan Nabi bersabda. Fama aqadtu minhum syai'a. Tapi aku tak ambil seorang pun, aku tak ambil hadis daripada seorang pun di kalangan mereka. Aku tak ambil pun hadis-hadis mereka. Wa inna ahadahum law itumina ala baiti malil muslimin lakana amina. Yang mana setiap daripada mereka ini, kalau disuruh untuk jaga baitul mal orang Islam, kalau suruh jaga harta-harta orang Islam, lakana amina, mereka akan amanah. Kerana mereka ni bukan orang jahat, mereka orang baik. Walakinnahum laisu min ashabi hadha sya'an. Tapi Imam Malik tetap tak ambil riwayat mereka. Imam Malik tetap tak ambil hadis mereka kerana mereka ni bukan ahli dalam hadis. Mereka tidak pakar dalam hadis. Mereka bukan jago dalam hadis. Jadi kesilapan ada dalam riwayat mereka menyebabkan mereka tidak diterima di dalam ilmu periwayatan hadis. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena bezakan. Bezakan apa? Bezakan di antara akhlak baik dengan kredibiliti periwayatan. Bukan semua orang yang berakhlak baik, bukan semua orang yang saleh riwayatnya diterima. Ada orang saleh yang riwayatnya bagus. Sebab apa? Sebab dia berhati-hati. Ada je orang saleh yang riwayatnya tak elok, yang riwayatnya buruk, yang riwayatnya teruk. Sebab apa? Sebab dia tak menumpu dalam bidang hadis. Sebab itu tuan-tuan, bila berlaku teguran oleh orang yang belajar hadis kepada mana-mana asatizah, terutamanya asatizah yang glamour-glamour ni, asatizah yang selalu masuk TV, yang selalu masuk radio ni, bila kita buat teguran, bukan bermakna kita nak menghentam akhlak dia. Akhlak dia mungkin baik, bahkan mungkin akhlak dia lebih baik daripada kita. Mungkin akhlak dia, ibadat dia mungkin lebih saleh daripada kita. Mungkin muhasabah dia lebih tinggi daripada kita. Tetapi hadis, dia bukan hanya melihat kepada akhlak, dia bukan hanya melihat kepada peribadi, tetapi hadis juga melihat kepada ketepatan. Itu yang dipanggil sebagai dabt, dipanggil sebagai kejituan dalam hadis. Dia ni teliti ke tidak bila riwayat? Ada sumber ke tidak? Maka bila tak ada sumber, kena bagi tahu tak ada sumber. Dan orang yang ditegur baca hadis yang tidak ada sumber, orang yang ditegur baca hadis yang palsu, dia kena tarik semula. Dia kena jelaskan semula, terutamanya kepada audiens dia, yang dia telah membaca hadis palsu, dan dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan dan kesilapan yang dia buat. Kenapa tuan-tuan? Kerana benda ni dosa besar. Kadang-kadang kita rasa kita penceramah tak terlibat buat dosa besar. Jangan sekali-kali kita anggap dosa besar ni hanya melibatkan orang-orang yang berlumuran dengan dosa di balik-balik lorong. Jangan ingat orang yang buat dosa besar ni hanya orang yang buat dosa besar dalam gelap, sembunyi-sembunyi daripada orang. Kadang-kadang dosa besar berlaku dalam masjid. Kadang-kadang dosa besar berlaku di meja kuliah. Kadang-kadang dosa besar dilakukan oleh orang yang sedang memakai kopiah. Dia tak sedar dia sedang melakukan dosa besar, iaitulah berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca hadis palsu
sandarkan pula kepada Nabi SAW. Baca hadis palsu, kalau baca hadis palsu ni, kalau nak bagi tahu ke orang ia palsu, tak apa. Ya, tapi kalau katalah baca hadis palsu seolah-olah nak bagi tahu ke orang ia sahih, yang ni problem. Yang ni memang problem, tak boleh. Kerana hadis palsu ni bohong di atas nama Nabi. Ya, siapa-siapa yang kata alah palsu pun, kita yang penting tu pengajaran daripada hadis tu, kita kata tak boleh. Sesuatu yang jahat tidak boleh melahirkan benda yang baik. Bohong atas nama Nabi tu jahat. Kita tak boleh kata yang penting tu pengajaran. Cuba kita bayangkan, kalaulah kita ni dengar satu ceramah, tiba-tiba satu orang tu buat cerita fitnah guna nama bapa kita, guna nama mak kita. Kita pun marah kat orang yang menceramah ni, apa ni guna nama mak saya, guna nama ayah saya cerita bohong. Tiba-tiba lepas kuliah kita jumpa dia. Ustaz tadi buat cerita pasal mak dengan ayah saya. Ustaz bohong ni. Mak dengan ayah saya tak macam tu pun. Kenapa Ustaz bohong? Dia kata yang penting tu kan pengajaran dia. Bukan yang penting tu nama tu. Lantaklah saya nak reka apa pun, guna nama mak awak, guna nama ayah awak, suka hati saya lah. Yang penting pengajaran tu yang saya sampaikan. Awak tak nampak kata dalam ceramah saya ramai orang menangis? Ini kejayaan untuk saya. Agak-agak kita boleh terima tak? Ustaz yang cakap macam ni, kita tak boleh terima. Walaupun dia hanya guna nama mak kita, nama ayah kita yang bukan sumber pada agama ni. Mak ayah kita bukan sumber agama. Mak apa yang mak ayah kita buat tak wajib untuk orang lain ikut. Sebab dia bukan Nabi. Mereka ni bukan Nabi. Tapi tetap kita tak reda bila orang tipu guna nama mak ayah kita. Cuba bayangkan orang yang menipu guna nama Nabi SAW. Dan ada pula orang yang pergi sokong. Tak apa Ustaz, saya sokong Ustaz. Ustaz lah singa ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan baca hadis palsu umpamanya. Ini bukan singa ahli sunnah wal jamaah. Ini baca hadis palsu. Maka sebab itu bila kita nak membela seseorang, pastikan apa yang kita bela itu adalah benda yang benar. Kerana kita bimbang, bila kita membela, kita bukan bela di atas kebenaran, tapi kita bela di atas pembohongan. Kita bimbang, kita bela orang di atas pembohongan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni bahaya tuan-tuan. Orang yang baca hadis palsu pun masalah, orang yang membela orang lain baca hadis palsu pun bermasalah. Ya. Jadi sebab itu kita kena disiplin, kita kena hati-hati. Sayang dekat Nabi memang ada dalam jiwa setiap orang Islam. Tetapi macam mana kita nak manifestasikan sayang itu? Nak manifestasikan sayang itu adalah yang pertama, jangan bohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang sangat penting. Yang mana yang sahih, silakan beramal. Tak ada siapa pun nak marah. Tak ada siapa pun nak halang. Tapi kalau hadis tu hadis palsu, kalau hadis tu hadis yang memang bohong, yang tidak ada asal, cari dalam kitab hadis tak jumpa, yang ni bahaya tuan-tuan. Dan yang kedua, tak pasti jangan kongsi. Semak sebelum sebar. Tak pasti jangan kongsi. Sebab Nabi SAW kata, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami. Cukuplah salah seorang daripada kamu ini, cukuplah bagi seseorang individu itu berbohong apabila dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Semua benda yang dia dengar, dia sampaikan. Semua benda yang dia dengar, dia sebarkan tanpa dia ada cek, tanpa dia ada semak kebenarannya. Kita disuruh oleh Allah Azza wa Jal untuk menyemak kebenaran sesuatu cerita, untuk menyemak kesahihan satu berita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud yang berbunyi, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu semak kebenarannya. Supaya nanti kamu tidak akan menimpakan orang-orang yang tidak berdosa dengan kejahilan, dan kamu akan jadi orang yang menyesal atas apa yang kamu lakukan. Jadi sebab itu tuan-tuan, benda ni sangat penting, benda ni sangat-sangat bahaya bagi orang yang suka baca hadis palsu dalam keadaan dia tak sedar. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang, pada kuliah yang akan datang saya akan sebutkan juga bagaimana penyebaran hadis palsu.
Ya. Sekejap saya tulis kat sini takut saya lupa. Jadi bila kuliah yang akan datang nanti, insya-Allah saya akan cuba bincangkan berkenaan dengan ciri-ciri hadis palsu dan bagaimana hadis palsu ni boleh muncul. Insya-Allah di kuliah yang akan datang. Jadi masa pun dah mencemburui kita. Terima kasih banyak atas jemputan. Terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Helwa Bakit yang tidak jemu-jemu menganjurkan kuliah bulanan. Mudah-mudahan kalian diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada kuliah akan datang insya-Allah.